Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar. Terima kasih kerana singgah di dalam channel ini. Berita pagi ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Ubatan generik tak berkesan, turunkan tekanan darah Najib. Berita penuh. Peguam Bela Najib Razak, Muhammad Syafiee Abdullah mempertikaikan dakwaan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin bahawa ubatan generik mampu untuk menurunkan tekanan darah bekas Perdana Menteri itu. Peguam itu juga mendakwa kementerian pada awalnya menyatakan mahu memindahkan Najib dari Hospital Kuala Lumpur HKL ke Institut Jantung Negara IJN. Semasa sebutan kes rasuah, 1MDB Najib membabitkan penyelewengan dana bernilai RM2.28 bilion ringgit di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Syafiee membuat dakwaan mengenai ubatan generik sebagai respon kepada laporan berita berhubung kenyataan Khairy semalam. Peguam itu memberitahu mahkamah bahawa tekanan darah Najib hanya mula turun selepas diberikan ubat bagi penyakit darah tinggi yang asal diambilnya sebelum ini. Sekarang mereka beri ubat yang dia, Najib, biasa makan. Tekanan darahnya mula turun tetapi belum memuaskan, balik semula kepada bacaan tekanan darah asal. Walaupun perubahan semula kepada ubat asalnya adalah berkesan, bacaan dia masih belum kembali normal. Ujian masih dijalankan, kata peguam itu petang ini. Pelanggan saya ada sejarah mempunyai ulcer yang sangat teruk. 3 bulan lalu, dia tidak sedar dia berada di tahap kritikal. Dia kehilangan banyak darah tanpa mengetahui sebabnya. Mereka, kaki tangan perubatan, memeriksa dan mendapati hemoglobinnya sangat rendah. Dia mungkin diserang stroke, tetapi mereka berjaya mengawal keadaan dan dia kembali normal. Tetapi baru-baru ini, dia mengadu sakit di bahagian perut dan dokter menemui ulcer. Apabila disentuh, ia berdarah. Oleh itu, dia sedang diuji untuk memastikan tekanan darah tiada kaitan dengan itu, melainkan ada kesan berpunca daripada ubatan generik. Walaupun ubatnya sama, satu adalah yang asal manakala satu lagi generik, bukan. Bertentangan dengan apa yang dilaporkan dalam media, ubatan generik sebenarnya boleh tidak berkesan seperti ubatan asal, dakwa Syafiee. Sehubungan itu, peguam bela berkenaan memohon mahkamah melapangkan tarikh perbicaraan yang dijadualkan esok kerana Najib masih dirawat di HKL. Hakim perbicaraan Colin Lawrence Square kemudian membenarkannya untuk menetapkan prosing bersambung semula pada 26 September. Semalam, sebagai menjawab dakwaan anak tertuduh Noryana Najwa, Khairy menafikan bahawa ubatan Najib telah ditukar, tetapi sebaliknya menjelaskan tertuduh diberi ubat generik setara, sambil menambah bekas Perdana Menteri itu berada dalam keadaan stabil di HKL. Menteri itu juga berkata, tertuduh tidak perlu dipindahkan dari HKL ke IJN. Ketika ditemui media selepas prosiding hari ini, peguam bela itu berkata, Najib bukan dirinya yang biasa ceria ketika ditemui di HKL. Dia berkata bahawa tertuduh dalam keadaan tidak selesa dan kesakitan, sambil menambah bahawa mengalami ulcer adalah perasaan yang paling teruk. Berhubung kenyataan Khairy bahawa tidak perlu mengantar Najib ke IJN, Syafiee berkata bahawa mereka pada mulanya diberitahu oleh Kementerian Kesihatan bahawa tertuduh akan dihantar ke sana. Peguam itu berkata jika masalah kesihatan anak guamannya itu benar-benar serius, Najib perlu berjumpa pakar. Saya tidak fikir dia, Khairy, betul. Dia harus baca akta penjara, kata Syafiee kepada pemberita. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan RM2.28 bilion ringgit daripada 1MDB. Dia didakwa melakukan 4 pertuduhan rasuah di Islamic Bank Berhad Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Kelon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014.
Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib didakwa melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. Pihak pendakwaan berhujah bahawa salah laku dan penyelewengan dana 1MDB dilakukan oleh ahli perniagaan dalam buruan, Lotek Jo atau Jolo dan beberapa yang lain dengan restu Najib. Pasukan pembelaan tertuduh bagaimanapun mendakwa bekas menteri, Perdana Menteri itu tidak mengetahui jenayah yang dilakukan di 1MDB dan penyelewengan itu hanya didalangi oleh Lo dan ahli pengurusan firma pelaburan negara itu yang lain. Kedua-dua 1MDB dan SRC International dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan diperbadankan MOF Inc. Najib juga pernah menjadi Menteri Keuangan, pengurusi lembaga penasihat 1MDB dan berkhidmat sebagai penasihat emeritus kepada SRC International. Dia sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos menolak rayuannya terhadap sabitan SRC International atas 7 pertuduhan jenayah serta hukuman penjara dan denda RM 210 juta ringgit sebagai ganti tambahan 5 tahun penjara. Susulan itu, pada 4 September lalu, Najib dilaporkan dimasukkan ke hospital di HKL. Sekian berita, sila teruskan bersama channel ini.